Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Selasa 18 Mei bersama saya Nurul Hidayah Nawai. Saya Ivan Toh. Kita saksikan paparan utama malam ini. Amalkan PKP Kendiri, elak dijangkiti COVID-19 varian baharu yang lebih berbahaya. Netanyahu enggan hentikan serangan. Angka korban rakyat Palestin kini 212 orang. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah sekali lagi meminta orang ramai supaya sentiasa berhati-hati dan melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP Kendiri bagi mengelak dijangkiti COVID-19. Ini kerana gelombang ketiga COVID-19 dengan varian-varian baharu lebih bahaya berbanding gelombang sebelumnya. Menerusi satu kenyataan, Tan Sri Dr. Noor Hisham menjelaskan kemunculan varian-varian baharu yang membimbangkan VOC amat merisaukan kerana kebanyakan pesakit tidak menunjukkan gejala. Malah ujian saringan COVID-19 juga sering mencatatkan keputusan negatif sekalipun ada pesakit sudah berada pada tahap kritikal. Varian-varian VOC itu juga merebak dengan lebih cepat dan dikaitkan dengan kadar kematian yang tinggi. Kebanyakan pesakit yang dijangkiti tidak menunjukkan gejala seperti batuk atau demam, tetapi hanya sakit sendi, berasa lemah badan, kelesuan dan hilang selera makan. Ada sebahagian daripada pesakit tidak menunjukkan gejala-gejala awal COVID-19 yang biasa seperti kehilangan deri bau atau deri rasa. Namun, varian baharu ini cepat merebak terus ke paru-paru. Sebilangan besar pesakit juga tidak menunjukkan gejala demam walaupun terdapat tanda-tanda radang paru-paru yang dikesan melalui imbasan X-ray. Sebelum ini dilaporkan terdapat 3 varian VOC di negara ini, iaitu varian Afrika Selatan, varian United Kingdom dan varian India. Sehubungan itu, rakyat perlu amalkan PKP Kendiri, jangan lalai dan mesti sentiasa berwaspada. Duduk di rumah sekiranya tiada urusan penting. Tan Sri Dr. Noor Hisham juga mengingatkan orang ramai supaya mengelak daripada pergi ke tempat-tempat sesak dan ruang sempit, sentiasa menjaga penjarakan fizikal, memakai pelitup muka dan kerap mencuci tangan dengan sabun atau cecair pensanitasi. Dan untuk kali ke-8 dalam bulan ini sahaja, kes jangkitan COVID-19 di Malaysia melebihi 4,000 kes. 4,865 kes baharu yang dilaporkan hari ini juga yang tertinggi sejak 5,298 kes yang dicatatkan pada 31 Januari lalu. Sementara itu, Selangor juga terus mencatat kes tertinggi dengan 1,743 kes, manakala kes kematian terus merekodkan angka tertinggi harian iaitu 47 kes. Berikut statistik harian COVID-19 di dalam negara diikuti jumlah kes mengikut negeri. Kes kematian akibat COVID-19 mencatat peningkatan ketara. 272 kematian direkodkan dalam tempoh 7 hari lalu. 20 daripadanya dicatatkan di Sarawak dengan 1/3 kematian di Bintulu. Majoritinya warga emas. Wartawan Nasaruddin Stanley Kujat yang menyaksikan sendiri pengurusan jenazah ataupun mayat positif COVID-19 di Bintulu. Ada perinciannya. Apabila seseorang disahkan meninggal dunia akibat virus COVID-19 atau ujian PCR ke atasi mati menunjukkan ada jangkitan, maka tata cara pengurusannya berbeza dari kebiasaan.
Ia melibatkan petugas Kementerian Kesihatan Malaysia, Pejabat Kesihatan Bahagian Bintulu, Jabatan Agama Islam Sarawak Jais Bintulu dan ejen pengendalian mayat bukan Islam. Kita akan terima notifikasi daripada pihak hospital bahawa ada pesakit COVID-19 yang meninggal ataupun body yang brought in dead, maksudnya telah pun ditetapkan. Beginilah petugas-petugas Barisan Hadapan KKM kita mengorbankan masa tenaga mereka untuk memastikan pengurusan mayat COVID-19 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Bagi jenazah yang beragama Islam, ia akan dikafankan dan seterusnya ditayamumkan tanpa dimandikan seperti kebiasaan. Setelah itu, Ustaz Jul bersama petugas dari Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu, LAKIB dan Masjid Asyakirin Bintulu akan menyembahyangkan jenazah tersebut dan pengurusan seterusnya. Maka kami akan bersiap sedia dengan pasukan task force kami untuk bersedia untuk mengurus. Dululah untuk tanah kubur, keranda dengan orang yang menguruskan body itu sendiri. Okey, so bila orang dah settle semua tu, dah confirm dengan ejen, kami orang akan supervise saja ejen untuk buat body itu. Berbeza dengan jenazah Islam, mayat bukan Islam pula diuruskan ejen dilantik oleh keluarga si mati dan kos pengkebumian ditanggung oleh waris. Nasaruddin Stanley Kujat, Berita RTM.
Ia amat mendukacitakan dan menginsafkan sebenarnya. Kami paparkan juga pengalaman Zairul Johari yang menjadi saksi keganasan virus COVID-19 yang meragut nyawa ibu tercintanya Jamaliah Mustajab, 68 tahun. Kita ikuti perkongsian kenangan duka yang dialami oleh Zairul dan keluarganya. Pada mulanya kami ingat ibu kami tu just sakit demam biasalah. Dia cuba jugalah makan ubat yang doktor bagi sebelum ni lah, seperti Panadol apa semua kan. Tapi tak kebah-kebah juga. So kami decide untuk bawa dia pergi ke hospital lah untuk buat swab test. Jadi swab test yang kedua pun keputusan dia positif. Dalam masa dia dirawat di hospital selama sebulan, 27 hari lah. Saya, kalau tak silap saya 27 hari, hanya 2 hari je sebelum dia ditidurkan tu kami dapat bercakap dengan dia. Kalau tak silap saya jam 9 ke 10 pagi macam tu, doktor ada telefon saya. Dia mengatakan keadaan ibu saya semakin tenat. Tapi doktor mengatakan kemungkinan ibu saya dapat bertahan dalam 2 ke 3 hari lah. Tapi saya tak jangka pada jam pukul 9.40 malam doktor telefon mengatakan ibu saya telah pergi menghadap Ilahi. Hari terakhir sebelum dia ditidurkan tu, dia cuma cakap, ibu rindu anak-anak dan cucu. Jangan risau ibu dekat hospital, ibu akan balik. Kalau abang diberi kesempatan. Sebelum dia hembuskan nafas terakhir dia, abang minta sangatlah. Minta sangat. Apa yang dia sakit tu, abang boleh gantikan. Pesanan saya, COVID ni memang wujud lah. Memang wujud. Cuma kita tak nampak. Pada orang yang dah mengalami macam saya, baru dia tahu macam mana rasa kehilangan orang tersayang disebabkan benda ni. Kehilangan orang tersayang buat selama-lamanya tak sama macam kita kehilangan orang berpisah cara hidup. Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Tindakan penutupan ekonomi secara menyeluruh seperti dilaksanakan ketika PKP 1.0 akan memberi implikasi kepada pemulihan ekonomi negara.
Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, langkah itu akan menggugat kemungkinan untuk negara mencapai pertumbuhan antara 6.0 dan 7.5% untuk tahun ini seperti yang diunjurkan Bank Negara dan juga Bank Dunia. Turut dianggarkan bilangan rakyat menganggur akan mencecah kepada 1 juta selain memberi kesan kepada pendapatan 2.8 juta pekerja sektor informal. Tengku Zafrul menerusi hantaran di Facebooknya memaklumkan PKP 2.0 sebaliknya telah berjaya mengurangkan kes COVID-19 dengan impak negatif yang jauh lebih rendah kepada ekonomi dan pekerjaan. Pendekatan PKP 2.0 yang lebih bersasar beserta langkah-langkah proaktif kerajaan menyaksikan keluaran dalam negara kasar KDNK menyusut 0.5% pada suku pertama 2021. Angka tersebut lebih baik berbanding penguncupan 3.4% pada suku keempat 2020 dan meletakkan Malaysia pada landasan pemulihan tahun ini dengan andaian sektor ekonomi utama akan dapat terus beroperasi. Walaupun PKP 1.0 telah berjaya mengurangkan dengan ketara kes COVID-19, namun ia memberi impak mendalam terhadap ekonomi. Ia juga mengakibatkan kehilangan pekerjaan dengan anggaran kerugian 2.4 bilion ringgit sehari kepada ekonomi negara. Pelaksanaan PKP 2.0 pula kerugian dicatatkan lebih rendah iaitu 300 juta ringgit sehari. Mengambil pengajaran dari gelombang pertama COVID-19, tidak ada negara lain di dunia yang menutup sepenuhnya ekonomi mereka dalam menghadapi gelombang kedua dan ketiga COVID-19. Sebaliknya, hanya mengetatkan SOP dan menghadkan aktiviti sosial yang turut menjadi pendekatan Malaysia. Inisiatif e-Belia dengan peruntukan keseluruhan berjumlah 300 juta ringgit bakal dibuka kepada golongan muda yang layak bermula 1 Jun ini. Menerusi inisiatif berkenaan, dijangka lebih 2 juta belia seluruh negara akan menerima bantuan RM150 menerusi kredit e-tunai. Bantuan berkenaan boleh ditebus menerusi platform e-dompet terpilih seperti BigPay, Boost, Shopee atau Touch and Go, dan menariknya mereka juga bakal menikmati insentif tambahan menerusi kempen-kempen yang dianjurkan penyedia perkhidmatan yang terlibat. 150 adalah jumlah yang banyak berbanding dengan jumlah yang terdahulu. At least dengan bantuan ni sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban untuk membeli barang keperluan harian kami, dan golongan belia seperti kami pun ramai mengamalkan cashless seperti saya dan rakan-rakan kerana ianya lebih memudahkan urusan kami serta mengurangkan kontak fizik. Terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh kerajaan sebanyak RM150 dalam belanjawan 2021 iaitu insentif e-belia. Dengan inisiatif yang telah kerajaan lakukan ini, kami para belia dapat berbelanja dengan mudah dan juga dapat meningkatkan ekonomi negara. Inisiatif ini memanfaatkan belia khususnya yang masih belajar. Lagipun belia memang banyak menggunakan handphone. Cuma kalau boleh inisiatif seperti ini diperluaskan lagi sebab kita mau galakkan penggunaan cashless bukan sahaja di kalangan belia itu sendiri tetapi untuk seluruh lapisan masyarakat tidak kira umur. Semalam Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan inisiatif berkenaan. Hampir 100% industri pelancongan lumpuh selepas Perintah Kawalan Pergerakan PKP kembali dilaksanakan di seluruh negara. Justru Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia MITA berharap kerajaan mempertimbang untuk menawarkan moratorium pinjaman automatik tanpa faedah, sokongan geran, bantuan kewangan bagi meringankan beban mereka. It's fair that bank can become a corporate role model in helping the nation to combat this pandemic during this challenging time. As I told, pandemic economic, not pandemic COVID-19 only, but pandemic economics. So these loans including the hire purchase loans for tourism vehicle, including those loans given by credit and leasing companies to tourism players, and such as housing loan, hire purchase loan and business loan.
Hanya 20% ahlinya masih bertahan dengan lebih kurang 2 kaki tangan, manakala 70% agensi pelancongan tidak aktif dan 20% telah menutup operasi mereka. Tambahnya, Mita berharap Majlis Keselamatan Negara MKN menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk menjelaskan SOP lebih terperinci kepada industri pelancongan. Ini kerana pihak Mita masih keliru dan tidak jelas dengan SOP sedia ada. Beliau berkata demikian pada sidang media Mita secara maya. Polis Sabah menembak mati 5 anggota kumpulan Abu Sayyaf dalam operasi khas yang dijalankan di sebuah kawasan Singgan di Beaufort pagi semalam. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali berkata seorang daripada suspek itu adalah sub-leader kumpulan tersebut yang dikenali sebagai Mabar Binda yang juga dinamakan dalam senarai yang dikehendaki oleh kerajaan Filipina. Beliau berkata 3 lagi suspek dikenali sebagai Abir Syam Samsula atau Samsid, Jurakdam Binda, Alsimar Soekarno, manakala seorang lagi masih belum dikenal pasti. Mereka dianggarkan berusia antara 20 hingga 40-an. Datuk Hazani menambah dengan tumpasnya 5 anggota kumpulan itu, polis yakin telah berjaya melumpuhkan satu sel Abu Sayyaf yang bersembunyi di Sabah dan yang telah melakukan bai'ah dengan kumpulan militan Daesh. Polis juga mengesyaki masih ada saki-baki dan tali barut yang bersembunyi di Malaysia, khususnya di Sabah. Polis daerah Besut mengesan 30 lorong tikus berbanding hanya 15 sebelum ini. Ke arah itu, pasukan peronda polis bertindak lebih agresif, membuat pemantauan di 20 lorong tikus di kawasan Kuala Besut dan 10 lagi di Jertih sejak mula dikesan 23 April lalu. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Abdul Razak Mohamad berkata sempadan Pasir Putih ke Besut menjadi antara laluan popular untuk merentas negeri. Kebiasaannya, mereka akan menggunakan kenderaan kecil seperti motosikal atau berjalan kaki untuk merentas negeri. Dan bagi mengelak kejadian memusnahkan penghadang berulang kembali, 10 lorong tikus telah diletakkan penghadang batu. Yang menghalang ataupun sempadan mereka ni. Jadi mereka boleh dengan sewenang-wenangnya membuat jalan baru. Walaupun kita dah ada pasukan seperti yang saya nyatakan tadi, ada pasukan tim kita panggil cut off ataupun kita patroller ni akan sentiasa 24 jam meronda di sepanjang laluan tikus ini. Beliau ditemui selepas meninjau sekatan jalan raya SJR di Kampung Pacakan Kuala Besut yang merupakan sempadan Besut dan Pasir Putih, Kelantan. 3 SJR didirikan di daerah Besut. Dia tak jaga, dia nak pergi mana-mana ikut dia rasa. Di Besut, ketiga ini hanya satu kawasan diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketat PKPD iaitu Perumahan Awam Kos Rendah Pelagat bermula 14 Mei sehingga 27 Mei ini. Ia bagi memastikan ujian saringan secara bersasar dapat dilakukan. Berita perdana, kita teruskan dengan segmen sukan. Akhtar Hamzah bersedia dengan perkembangannya. Silakan Akhtar. Kem olahraga terima berita mengejutkan berkaitan COVID-19. Assalamualaikum, terima kasih Ivan dan juga Diana Waim. Krisis sepak takraw Malaysia terus berlanjutan. Terbaru, giliran Persatuan Sepak Takraw Negeri Terengganu PSNT menjadi ahli gabungan ke-6 meninggalkan Persatuan Sepak Takraw Malaysia PSM. Perkara itu disahkan Presiden PSNT Tengku Zahan Ceku Abdul Rahman melalui satu kenyataan media hari ini. Menurut Tengku Zaihan, keputusan itu dicapai secara sebulat suara dalam mesyuarat khas yang diadakan secara dalam talian pada 12 Mei lalu. Tambah beliau, keputusan itu dibuat atas dasar hilang kepercayaan terhadap kredibiliti PSM sebagai badan induk kebangsaan susulan kemelut dengan Persatuan Sepak Takraw Asia Astaf yang berlarutan sehingga kini. PSM juga katanya gagal menaikkan imej sukan itu di peringkat antarabangsa serta gagal dalam urus takbir di peringkat kebangsaan.
Kem skuad olahraga kebangsaan menerima berita mengejutkan apabila Ketua Jurulatih Muhammad Mansyahar Abdul Jalil dan 2 ahli keluarganya didapati positif COVID-19. Perkara tersebut disahkan Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia KOM, Dato' S.M. Mutu. Menurut Datuk Mutu, Muhammad Mansyahar bersama seorang anak lelakinya kini menjalani proses kuarantin di rumah selama 14 hari selepas disahkan dijangkiti wabak tersebut pada Sabtu lepas. Ketua Jurulatih Muhammad Mansyahar, beliau telah menjalani proses kuarantin dan telah buka dalam pada 10 hari bulan Mei. Pada 12 Mei beliau berjumpa dengan doktor kerana demam dan telah diberi antibiotik dan ubat demam. Pada 15 hari bulan Mei, beliau telah menjalani ujian RTK dan didapati positif dan telah kuarantin di rumah. Doktor telah menasihat bahawa keadaan beliau bertambah baik sekarang. Walau bagaimanapun, beliau masih dalam proses kuarantin rumah. Tambah Mutu, ketika ini hampir semua atlet olahraga di bawah program Podium masih menjalani latihan di Majlis Sukan Negara MSN secara dalam kuarantin, kecuali atlet lompat kijang Muhammad Hakimi Ismail, Muhammad Irfan Samsudin lempar cakra dan Iskandar Alwi lompat bergalah. Terdahulu, Muhammad Mansyahar yang mengalami demam panas telah berjumpa doktor pada Rabu lepas sebelum melakukan ujian saringan COVID-19 pada Sabtu apabila demamnya tidak beransur pulih. Ketika ini, kerajaan jurulatih tersebut baik serta tidak menghadapi sebarang masalah, malah tahap jangkitannya dilaporkan rendah. Jago lempar cakra negara Muhammad Irfan Samsudin terus lantang bersuara. Kali ini pemegang rekod kebangsaan itu mencadangkan agar atlet olahraga diberikan peluang berguru di luar negara agar bakat dimiliki tidak hilang begitu sahaja. Bukan itu sahaja, beliau turut menyarankan atlet kebangsaan lebih berani menyuarakan keinginan kepada Persatuan Sukan atau Majlis Sukan Negara MSN demi memajukan prestasi masing-masing ke tahap tertinggi. Jelas Irfan, dia tidak menafikan kemudahan sukan yang ada di dalam negara, tetapi pada masa sama, atlet masih perlukan bantuan kepakaran luar. Irfan, 25 tahun, antara atlet olahraga kebangsaan yang mencipta nama di pentas Asia Tenggara selepas mendominasi acara lempar cakra di Tamasya Sukan C dengan merangkul pinggan emas berturut-turut dalam 4 edisi terdahulu sejak 2013. Beliau dilabel sebagai atlet lantang dan nakal kerana berani bersuara meluahkan ketidakpuasan hati terhadap sesuatu isu yang timbul melibatkan perkembangan prestasi atlet. Jelasnya apa yang diperjuangkan bukan untuk kesenangan dirinya semata-mata, sebaliknya demi rakan-rakan atlet yang menghadapi masalah tetapi enggan menyuarakan rasa terpendam. Irfan sebelum ini pernah memuat naik status meluahkan rasa tidak puas hatinya menerusi media sosial selepas kontrak bekas jurulatihnya František Petrovic ditamatkan selepas permohonan untuk berlatih di Republik Czech dan Turki ditolak pada 2019. Bagaimanapun, dia tetap meneruskan hasratnya dengan menggunakan perbelanjaan sendiri yang dianggarkan melebihi RM100,000. Tindakan beliau itu dikecam MSN dan Kesatuan Olahraga Malaysia KOM. Bagaimanapun, perkara tersebut tidak berlarutan. Saudara, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Dengan ini, selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Susulan isu penarikan diri Korea Utara daripada kempen kelaikan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menghantar surat rayuan rasmi kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Ia bertujuan meminta penyelesaian yang adil atas tindakan mengejut negara tersebut. Setiausaha Agong Stuart Ramalingam menerusi satu kenyataan memaklumkan FAM meminta FIFA membuat ketetapan saksama kepada semua pasukan bertanding dalam saingan pusingan kedua kempen kelaikan ini yang bermula bulan depan. Katanya penarikan diri Korea Utara akan membawa pelbagai kemungkinan. Ia termasuk kutipan mata hasil perlawanan menentang pasukan tempat terakhir setiap kumpulan tidak akan dikira.
Dalam surat rayuan itu, FAM turut menegaskan FIFA perlu tampil dengan satu penyelesaian atau ketetapan yang menitik beratkan semangat keadilan dan mengambil kira faktor integriti dalam sukan. Konfederasi Bola Sepak Asia AFC pada Ahad mengesahkan penarikan diri Korea Utara daripada kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 dan akan merujuk perkara itu ke FIFA. Korea Utara yang berada dalam kumpulan H bersama pendahulu Turkmenistan, Korea Selatan, Lebanon dan Sri Lanka dijadual menamatkan bagi perlawanan kumpulan di Korea Selatan. Masih lagi mengenai perkembangan kempen kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Pemain dan pegawai skuad Harimau Malaya selesai menjalani ujian PCR sebagai persiapan sebelum ke Emirat Arab Bersatu UAE bagi aksi pusingan kedua kejohanan ini. Ketika ini, skuad bimbingan Tan Cheng Ho dijadual berlepas ke UAE pada Khamis bagi menghadapi baki 3 perlawanan kumpulan G. Dan sebelum itu, mereka akan menghadapi 2 perlawanan ujian. Mereka bakal berdepan tugas getir menentang UAE, Vietnam dan Thailand pada 3 hingga 15 Jun dengan 25 pemain bakal membawa misi Malaysia. Dalam pada itu, pemain yang kini berada di luar negara termasuk Liridon Krasniki, Dominic Tan, Junior Stahl dan Lukman Hakim Samsudin bakal menanti pasukan kebangsaan di UAE. Dalam pada itu, penjaga gol Penang FC, Samuel Somerville, akui dia kini sudah tidak sabar untuk membuktikan kemampuannya bersama pasukan kebangsaan. Malah pemain itu juga akui dia lebih mudah menyerap semua taktikal dan corak latihan diterapkan Ketua Jurulatih Kebangsaan Tan Cheng Ho menjelang misi penting saingan pusingan kedua kelayakan Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023. Jelas Somerville, dia tidak berdepan masalah berlatih di bawah kendalian jurulatih kelahiran Kedah tersebut. Cheng Ho katanya juga amat berdedikasi dalam tugasannya dan itu membuatkan semua pemain sangat menghormati beliau. Coming in, you have to learn as quick as you can the tactics and how the coach wants to play. So bear in mind that he's obviously selected the players who fit his game style, how he wants to play. So I think for me, it's just understanding the tactics and getting up to scratch with how coach wants to play as quick as possible. So definitely like I said, absorbing what I said to you in a previous interview, just absorbing the information. Harimau Malaya akan berlepas ke Dubai pada Jumaat ini untuk menghadapi perlawanan pemanas badan bertemu Kuwait 3 hari kemudian. Seterusnya, skuad kebangsaan akan terbang pula ke Manama pada 25 Mei bagi perlawanan persahabatan kedua menentang Bahrain pada 28 Mei dan kembali ke Dubai pada 31 Mei bagi persediaan terakhir menghadapi baki 3 perlawanan kelaikan. Malaysia akan bertemu tuan rumah UAE di Stadium Zabil. Dubai pada 3 Jun diikuti aksi menentang Vietnam di Stadium Al Maktoum pada 11 Jun dan berdepan Thailand di stadium sama 4 hari kemudian. Sementara itu, Ketua Pasukan Muhammad Aizil Zafwan Abdul Razak mengakui sedia memikul tanggungjawab berat untuk membawa pasukan melunaskan misi penting demi negara. Itu adalah amanah untuk saya dan saya tak terlampau mengambil itu sebagai bebanan untuk saya dan untuk membawa rakan-rakan berjuang berhabis-habisan. Bagi saya itu salah satu challenge untuk saya, diri saya sendiri dalam karier bola sepak saya sendiri, untuk saya provekan kepada semua penyokong punya bola sepak bahawa kita di skuad kebangsaan akan beraksi bermain bermati-matian. Walau apa jadi sekalipun, at least kita akan memberi tentangan yang sengit untuk pasukan lawan. Tambah Aidil, dia melihat motivasi rakan sepasukan amat tinggi ketika menjalani latihan. Sebelum ini, Harimau Malaya telah berjaya menewaskan Thailand 2-1 dan menundukkan Indonesia 2-0 di Stadium Nasional dalam aksi kumpulan G yang merupakan perlawanan antarabangsa terakhir skuad kebangsaan sebelum kempen kelayakan terpaksa ditangguhkan susulan penularan pandemik COVID-19.
Dan ini pula mengenai 4 pemain squash, negara perlu menunggu lebih lama sebelum dapat beraksi semula apabila mereka tidak dapat menyertai kejohanan squash terbuka antarabangsa El Guna 2021 di Mesir yang dijadual bermula 20 hingga 28 Mei ini. Semuanya kerana mereka tidak mendapat kebenaran daripada Majlis Keselamatan Negara MKN untuk ke Mesir. Pengarah Kejurulatihan Persatuan Squash Malaysia SRAM, Meja Besar S. Maniam berkata 4 pemain tersebut ialah Low Wee Wen, Ai Wen Yuen, Rachel Arnott dan Aifa Azman yang terpaksa menarik diri daripada kejuaraan itu selepas tidak dibenarkan untuk terbang ke Mesir Ahad lepas. Kesulitan itu berlaku disebabkan kesemua pemain tersebut tidak mempunyai sijil vaksinasi polio yang sah. Kerana mereka tidak mempunyai sijil vaccination untuk polio. Kedutaan Malaysia di Cairo mengeluarkan maklumat bahawa pelawat dari Malaysia diwajibkan mengemukakan International Certificate of Vaccination untuk polio. Dan maklumat ini dikeluarkan oleh mereka pada 25 Mac 2021. Beliau berkata demikian kepada media selepas dihubungi secara maya. Perkembangan sukan tadi mengakhiri edisi Sukan 18 Mei. Kekal aktif dan teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Yang dinantikan kini bertanda. 12 pasukan kini bersedia dengan semangat dan rencana baru di dada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada malam ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Angin kini bergerak lebih didominasi dari baratan dengan kelajuan sederhana kurang 40 km per jam sesuai dengan keadaan monsun barat daya yang dijangka akan bermula pada esok dan dijangka akan berlarutan sehingga pertengahan September ini. Dan lazimnya dalam tempoh fasa monsun barat daya ini dijangkakan kebanyakan kawasan di rantau negara akan menerima bilangan hari tanpa hujan lebih banyak berbanding biasa. Walau bagaimanapun, kehadiran angin kencang, hujan lebat beserta berpetir masih lagi dijangka boleh berlaku, terutamanya melibatkan bahagian pantai barat Semenanjung dan juga barat negeri Sabah pada waktu pagi. Ekoran dari garis badai yang dijangka boleh terbentuk di kawasan yang tersebut. Baik, seterusnya menerusi paparan imej gema radar semasa pula, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta berpetir masih lagi sedang berlaku melibatkan negeri-negeri di pantai timur Semenanjung seperti negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga timur negeri Johor yang dijangka masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti sebelum ianya bergerak keluar ke kawasan perairan. Keadaan hujan lebat beserta berpetir juga masih lagi dijangka boleh berlaku melibatkan negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga barat negeri Johor dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pula diperhatikan keadaan cuaca lembap ketika ini lebih tertumpu melibatkan bahagian barat dan juga pedalaman negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman pantai barat dan juga wilayah persekutuan
Persekutuan Labuan Negeri Sabah yang dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke lewat malam nanti. Menerusi paparan imej satelit semasa juga, diperhatikan kelompok awan aktif membawa hujan ketika ini tertumpu di hampir ke semua bahagian di semenanjung Malaysia, juga di negeri Sabah dan juga Sarawak, yang menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku ketika ini masih lagi boleh berterusan untuk sepanjang malam ini. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atikah Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia. Tidak mengharapkan bayaran atau ganjaran tetapi tetap membantu barisan hadapan untuk memerangi COVID-19. Itu peranan yang digalas pasukan sukarelawan seperti Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM. Selain itu, sukarelawan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam menjayakan usaha komuniti untuk menangani penularan jangkitan. Ikuti laporan Mohan Chinasami yang mengikuti aktiviti PBSM dalam membantu pesakit COVID-19. Peningkatan kes yang mendadak di negara ini menyaksikan keperluan mendesak tenaga kerja dalam sektor kesihatan. Justru kehadiran sukarelawan sedikit sebanyak membantu dalam koordinasi di lapangan. Biarpun segelintir pihak menganggap tugas ini remeh berbanding petugas barisan hadapan yang lain seperti doktor, polis maupun tentera, tetapi tidak semua orang mampu menggalas amanah seperti mereka. Namun, sama seperti petugas barisan hadapan, anggota PBSM turut melalui pelbagai kesukaran seperti tekanan emosi dan keletihan. Peristiwa yang saya rasa amat besar kita bantu dalam operasi ini, walaupun kita tidak dibayar. Kita semua ni adalah sukarelawan. So, dalam kita buat operasi ini, tak dapat bersama dengan keluarga, maupun Tahun Baru Cina pun kita still bertugas. Hari Raya pertama Cina, Tahun Baru Cina hari pertama kita buat sanitasi di hospital. Walaupun Hari Raya kita pun sama-sama bertugas. Walaupun Raya, itu juga saya harap public, orang awam semua jaga SOP. Masa saya bekerja dekat situ, first thing is kita rasa mentally pressured, like because it prolonged to a very long time. So one thing is we couldn't meet our family frequently. Dan saya sempat rasa homesick. So oleh sebab saya tak boleh tengok ibu bapa saya ataupun meluangkan masa dengan mereka, saya rasa pressured and I tend to cry sometimes that I cannot go and meet them. And then even though we feel letih and all, but still our passion towards helping the society was there. Banyak yang passion tak declare punya tu sakit dia, dan saya pun dari keluarga takut merebak ke apa. Lepas tu pasien kebanyakan demand nak hospital swasta ke apa. Malah apa yang lebih menyedihkan,
terdapat anggota PBSM yang turut dijangkiti COVID-19 ketika menguruskan pesakit wabak berkenaan. Ya, sedih juga kerana ada beberapa daripada pegawai sukarelawan Bulan Sabit Merah ini telah dijangkiti COVID semasa mereka menjalankan tugas. Walau apa pun, kita tidak dapat dinafikan buat masa ini healthcare workers seperti hospital pun dari dulu sampai sekarang kita mendapat juga jangkitan, kita tak dapat elakkan. Walau bagaimanapun kita nak pastikan kita jaga kita punya SOP, kita jaga. Melihat kepada pengorbanan sukarelawan yang bertungkus lumus membantu barisan hadapan, kita sebagai rakyat juga perlu membantu mereka. Caranya dengan patuh SOP yang telah ditetapkan dan jangan menolak pengambilan vaksin kerana itu antara cara bagi mengelak penularan wabak COVID-19. Ingat, anda juga barisan hadapan. Mereka juga boleh dianggap sebagai barisan hadapan kerana sukarelawan ini seperti Persatuan Bulan Sabit Merah turut membantu pesakit-pesakit COVID-19 untuk dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Mereka juga boleh dianggap sebagai hero barisan hadapan. Mereka tidak mengharapkan sebarang ganjaran atau gaji atas usaha mulia mereka kerana mereka menjadi tenaga kerja tambahan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia selain menawarkan fasiliti dan kemudahan yang terbaik kepada pesakit-pesakit COVID-19. Jadi apa yang kita boleh lihat di sini adalah sekiranya anda tidak mematuhi SOP, sekiranya anda menolak vaksin, inilah yang akan berlaku, menambahkan beban tanggungjawab kepada semua pihak termasuk pasukan sukarelawan. Jangan tunggu sampai nasi menjadi bubur. Muhammad Cina Sami, RTM. 90,000 wanita hamil dan menyusu di Amerika Syarikat telah mengambil vaksin Moderna dan Pfizer-BioNTech dan terbukti tiada sebarang kesan sampingan teruk yang berlaku. Berdasarkan data klinikal itu, kerajaan hanya mengesyorkan vaksin itu dibenarkan untuk golongan tersebut. Ikuti laporan Atikah Ismail. Jelas Pensyarah Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan Fakulti Perubatan Universiti Malaya, Profesor Dr. Victor Ho Chi Wai Abdullah, walaupun belum ada data klinikal vaksin COVID-19 di negara ini melibatkan wanita hamil dan menyusu, mereka dinasihatkan untuk mendapatkan vaksin kerana dapat melindungi diri dan anak sekiranya dijangkiti COVID-19. Di Amerika Syarikat, mereka telah memberikan vaksin Pfizer, BioNTech dan Moderna kepada 90,000 wanita hamil dan mendapati bahawa tidak ada kesan sampingan yang teruk. Ibu hamil yang mendapat penyakit COVID-19 boleh mengalami komplikasi yang serius. Ibu hamil dan ibu yang menyusu harus berbincang mengenai vaksin COVID-19 dengan pakar obstetrik dan ginekologi mereka sebelum mendapat keputusan untuk mengambil vaksin tersebut. Dengan mengesyorkan penggunaan vaksin Pfizer-BioNTech, golongan wanita hamil dan menyusu yang ditemui turut memberi respon positif. Vaksin Pfizer sesuai untuk ibu mengandung dan ibu menyusu adalah wajar kerana kami harus diberi suntikan vaksin yang khas kerana untuk penerimaan badan kami yang mengandungkan anak dan menyusukan anak. So doktor sarankan saya untuk mengambil vaksin jenis Pfizer kerana ia sesuai untuk ibu mengandung dan ibu yang menyusukan anak. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya amat menyokong untuk para ibu, bakal ibu dan orang-orang yang berisiko untuk mengambil vaksin. Apa yang diharapkan adalah info-info yang lebih sahih dan lebih banyak daripada Jabatan Kesihatan ataupun KKM ataupun media sendiri memberi penerangan yang lebih mendalam tentang vaksin, impak vaksin kepada ibu mengandung agar diberi keyakinan yang lebih lah. Sebagai wanita hamil dan menyusu, pastinya wujud kebimbangan apakah impak vaksin COVID-19 kepada diri dan anak. Berdasarkan data klinikal semasa, hanya vaksin Pfizer-BioNTech yang terbukti sesuai dan selamat untuk golongan itu. Sekiranya ada keraguan, sebaiknya rujuk doktor dan pakar terlebih dahulu. Lindung diri, lindung semua. Atikah Ismail, Berita RTM.
Sebagai tanda solidariti cara perjuangan dan penderitaan rakyat Palestin, Menara Kuala Lumpur dilimpahi cahaya bendera Palestin. Cahaya berwarna bendera Palestin iaitu hijau, merah, putih dan hitam menyinari Menara KL selama seminggu mulai Sabtu lalu sehingga 22 Mei ini. Sama-sama kita doakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Palestin. Kesulitan yang dihadapi ketika mendapatkan rawatan COVID-19 tahun lalu mendorong seorang pemilik rumah bot di Srinagar, India membuka perkhidmatan kesihatan sendiri bagi membantu penduduk setempat. Tariq Ahmad Patlu menyediakan bot atau ambulans terapung yang lengkap dengan kemudahan kesihatan beroperasi di Tasik Dal dalam wilayah Jammu dan juga Kashmir. Berita perdana edisi 18 Mei berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuh SOP untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dan sama-sama kita teruskan berdoa untuk keselamatan rakyat Palestin. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera.